Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا إلى صراطك المستقيم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu semula bagi menyambung bacaan kita daripada kitab Nurul Mubin ataupun Nurul Uyun fi talkhis siratil amin al-ma'mun karya Maulana al-Imam Muhammad bin Sayyidin Nasi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita berhenti pada muka surat 104, iaitu menceritakan berkenaan dengan mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita apabila menceritakan berkenaan dengan mukjizat, maka ini adalah dipanggil tajuk kedua terakhir bagi kitab Nurul Uyun. Tajuk kedua yang terakhir bagi kitab Nurul Uyun, dan insya-Allah taala tak lama kita akan mengkhatamkan kitab ini. Baik. Kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi بعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ذكر نبذة من معجزاته صلى الله عليه وسلم, pada menyebutkan sekilas dari mukjizat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa makna mukjizat? Mukjizat maksud dia adalah amrun khariqun lil 'adati yazharu atau yuzhiruhu Allah Ta'ala ala yadi mudda'in nubuwah tasdiqan lima ja'a bih. Maknanya perkara yang mencari adat Allah Ta'ala zahirkan pada tangan orang yang mendakwa kenabian sebagai bukti benarnya apa yang dia dakwakan, bahawa dia itu rasul, dan bahawa apa yang dia dakwakan daripada berita kesemuanya adalah benar. Baik. Jadi perkara mencari adat ni maknanya apa? Kalau contoh kebiasaannya seorang dengan semata-mata kaki tidak boleh berjalan di atas air. Boleh? Kan itu dipanggil pada adatnya begitu. Tapi bila didapati dia boleh berjalan di atas air dengan kakinya semata-mata dan terapung, maka itu adalah perkara yang bercanggah dengan adat. Itu maknanya perkara mencari adat.
Baik, kemudian disebut di situ Allah Ta'ala zahirkan kepada tangan orang yang mendakwa kenabian. Ini membezakan antara mukjizat dengan karamah. Mukjizat dengan apa? Karamah. Karena karamah perkara yang mencari adat, cuma Allah Ta'ala zahirkan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Adapun mukjizat Allah Ta'ala zahirkan kepada para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan mukjizat itu dia Allah Ta'ala bagi untuk menjadi bukti kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kepada kita Al-Quran yang memiliki berbagai jenis mukjizat yang akan kita terangkan nanti, maka apabila kita melihat perkara ajaib yang berlaku dengan demikian, kita akan faham bahawa tidak mungkin Nabi ini mampu untuk mendatangkan, kerana manusia mustahil ataupun kita kata tidak mungkin untuk melakukan perkara yang mencari adat. Maka mesti yang mencari adat itu adalah yang mengutuskan Nabi tersebut. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Itulah yang dimaksudkan dengan apa? Mukjizat. Baik. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diceritakan oleh tuan pengarang nanti banyak. Banyak disebutkan oleh Imam Ibn Juzai Al-Gharnati radhiyallahu taala anhu, mencapai bilangan mukjizatnya 1000 jenis mukjizat. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin orang bertanya, Ustaz, mukjizat ini kita kata dia menjadi bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam jelasnya apabila dilihat dengan mata kepala kita. Contohnya para sahabat ridwanullahi taala alaihim, memang mereka menghadiri peristiwa mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mukjizat itu hanya memberi kesan ataupun mukjizat itu menjadi sah untuk menjadi bukti kepada mereka sebab mereka lah yang melihat. Kita tak melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimanakah mukjizat itu boleh menjadi bukti kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti yang menyebabkan iman kita meningkat, iman kita meningkat untuk kita makin mempercayai dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu persoalan sebahagian orang. Maka kita jawab, ya, betul. Mukjizat secara jelasnya dia adalah bukti bagi orang yang melihat, tetapi bagi orang yang tidak melihat pun, maka dia juga boleh menjadi bukti dengan perantaraan berita. Dengan perantaraan apa? Berita. Laporan, cerita. Maka apabila mukjizat itu disaksikan oleh ramai di kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dan kemudian mereka yang ramai itu melaporkan kepada golongan tabi'in, dan tabi'in yang begitu ramai melaporkan kepada tabi'in. Maka bila kita lihat begitu ramai yang menceritakan dan bilangan mereka itu dalam satu keadaan mustahil secara adat mereka boleh menipu, maka kita yang mendengar, yang mendapat berita automatik meyakini apa yang disampaikan oleh para sahabat ataupun benarnya peristiwa mukjizat itu berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh. Peristiwa air keluar daripada jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu peristiwa yang yakin berlaku. Macam mana boleh awak tahu yakin berlaku? Cuba awak lihat. Iaitu diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan sedangkan dia mati di Taif. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menceritakan sedangkan dia mati di mana? Mesir.
Sayyidina Anas bin Malik menceritakan sedangkan dia mati di mana? Di Syam, ataupun di Basrah, ataupun di Kufah. Saya tak pasti mana satu tempat wafat dia. Sayyidina Ali pun menceritakan benda yang sama sedangkan dia mati di kawasan yang lain. Maka setiap daripada para sahabat radhiyallahu taala alaihim itu dipanggil sebilangan, tapi ramai lagi yang menceritakan. Kalau kita makin mengkaji dalam kitab-kitab hadis, makin kita tahu ramai lagi yang menceritakan peristiwa tersebut. Kemudian mereka menceritakan kepada para tabi'in, anak-anak murid mereka masing-masing di tempat mereka tadi. Dan bilangan mereka juga ramai. Baik. Kita kata, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang duduk di Taif, bolehkah berpakat dengan Sayyidina Amr bin As yang berada di Mesir untuk pakat-pakat menipu, mencipta-cipta mereka-reka peristiwa mukjizat keluar air daripada jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah? Jawapan kita, secara adatnya mustahil lah. Dia dulu bukan ada telefon nak boleh call, nak berpakat. Dulu bukan boleh ada apa. Jadi secara adatnya mustahil. Jadi pakat ramai-ramai ceritakan benda yang sedemikian. Maka kita apabila sampai berita, sampai berita macam mana? Dengan cara kita pergi mengaji. Kita baca kitab-kitab hadis, tengok subhanallah peristiwa ni dinukilkan oleh ramai para sahabat. Peristiwa ni kemudian dinukilkan oleh ramai tabi'in. Peristiwa ni kemudian dinukilkan daripada ramai tabi'in radhiyallahu taala alaihim. Maka akan hasil bagi kita rasa yakin betul peristiwa tersebut berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Macam itulah kita kata, kita contohlah tak pernah pun pergi ke mana? Ke Kuala Perlis. Saya asal daripada Perlis. Kita tak pernah pergi Kuala Perlis. Tapi kita duduk dengar kawan-kawan kita yang pergi ke Kuala Perlis, dia berkata ikan bakar sana sedap. Boleh? Maka bila kita pakat dengar ramai orang yang cakap demikian, yakin tak betul apa? Perkhabaran yang diperceritakan tadi? Yakinlah. Pakat kawan kita daripada Pahang pun cerita, di Johor pun cerita, daripada Selangor pun cerita. Maka itu akan memberikan kepada keyakinan dengan bahawa kita mendengar perkhabaran daripada bilangan perawi yang ramai, mustahil secara adat mereka boleh menipu. Boleh kalau benda tu pun hasil keyakinan, maka apatah lagi yang disebutkan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Boleh faham tuan-tuan? Berkenaan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita faham makna mukjizat. Yang kedua, kita faham bagaimana mukjizat boleh menjadi hujah. Boleh menjadi apa? Boleh menjadi hujah menyabitkan keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca kata Maulana al-Musannif, "Faminha al-Qur'anu wa huwa a'zamuha wa syaqqus sadri wa akhbaruhu an Baitul Maqdisi wa insyiqaqul qamari." Antaranya, itu antara mukjizat Nabi adalah Al-Quran, dan ia adalah sebesar-besar mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, mukjizat yang pertama disebutkan oleh Tuan Mengarang adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Dan dia adalah mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkekalan hingga ke akhir zaman. Macam mana mukjizat tersebut dipanggil sebagai mukjizat teragung dan berkekalan hingga akhir zaman? Kita nampak Al-Quran, mushaf biasa, nampak macam biasa, tak nampak terbang pun. Tak nampak pun bila kita buka Quran tu nampak keluar cahaya syung keluar, tak ada pun. Jadi macam mana kita boleh tahu itu mukjizat? Maka kita boleh lihat mukjizat itu, mukjizat Al-Quran itu pada banyak sudut. Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah, kata Allah Taala, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang apa?
menjaga dia. Baik. Ajib sungguh. Bagaimana Al-Quran ini dijaga. Kita tengok bagaimana Al-Quran ini daripada generasi ke generasi dipindahkan dengan keadaan yang cukup cermat. Macam kita pun kan baca Quran daripada Tok Guru. Kita baca Quran macam mana? Dengan betul tepat pada setiap kalimat, setiap huruf. Kalau kita salah sikit daripada bacaan panjang pendek, dengung tidak dengung, maka itu akan mengundang kemarahan daripada guru-guru. Ya. Baik. Maka itu dipanggil level penjagaan Al-Quran daripada sudut bacaan. Cara penyampaian bacaan itu pun dah dijaga, apatah lagi kalimat, apatah lagi ayat. Kalau kita tengok pula ramai orang yang menghafal Al-Quran, bilangannya seluruh dunia adalah bilangan yang tak dapat dibilang. Jadi mereka ni hafal Quran pula bukan dibayar, bahkan memang kerana mereka cinta pada Al-Quran. Dan siapa yang memberi kecintaan pada Al-Quran yang menakjubkan tadi, tak ada sekupang duit boleh dibagi kepada mereka, adalah semata-mata kita lihat kesemuanya adalah kerja siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham tuan-tuan? Kemudian bila kita lihat keadaan Al-Quran itu, lahir daripada penghafal Al-Quran itu orang-orang yang sangat-sangat hebat. Hafazan mereka menakjubkan. Sehingga kan ada yang dikatakan mampu membaca Quran terbalik. Membaca Quran itu maknanya dengan hafazan dia. Itu ajib lah yang ada pada Al-Quran. Kemudian kita tengok kandungan Al-Quran sendiri bagaimana menceritakan tentang perkara-perkara ghaib. Dan bagaimana Al-Quran itu terbit daripadanya tamadun ilmu yang begitu menakjubkan. Ya, tengok bagaimana Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ajar kepada kita cara berfikir tentang hakikat alam semesta, hakikat kehambaan kita, hakikat Tuhan yang mencipta kita. Oh, ajib, ajib sungguh. Kemudian ajar kita macam mana untuk memahami apa kata-kata orang, memahami berkenaan dengan tingkah laku yang baik, mengetahui tentang kesahihan berita, semua tu diajarkan di dalam Al-Quran sehingga lahir daripadanya ilmu-ilmu yang hebat. Daripada kefahaman lahirnya ilmu usul fiqh, daripada hukum hakam lahirnya fiqh, daripada masalah pengenalan tentang Allah Ta'ala lahirnya ilmu akidah dan banyak lagi. Itu yang kita kata tak ada daripada kalam-kalam yang biasa yang lain. Kalau kita contohlah ambil lagu Siti Nurhaliza, cuba keluarkan ilmu-ilmu daripada lagu Siti Nurhaliza, ada apa? Tak ada. Cintan cintun boleh, hanya semata tunjuk kesedihan dia bila berpisah dengan Pak Wer. Itu kita panggil benda yang manfaat dia takat tu, takat zohir apa yang dia ungkapkan. Tapi bila Al-Quran Al-Karim kita lihat dia mengandungi ilmu yang begitu luas, menyebabkan kita last kali mengatakan ini bukan kalam manusia, ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Itu dipanggil sudut-sudut mukjizat Al-Quran. Dan hakikatnya mukjizat Al-Quran ini tak mampu untuk kita bilang. Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu telah menyebutkan dalam kitabnya Itqan, dalam kitab yang sangat-sangat penting untuk diajarkan, dipelajari. Dan kitab Itqan itu Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu kata mukjizat Al-Quran lebih daripada 37 mukjizat zaman dia. Boleh? Imam Al-Buti dia lagi tambah lagi, ada sudut-sudut mukjizat yang baru. Syekh Sya'rawi dia tambah lagi. Syekh Abdullah Muhammad Abdul Diras dia tambah lagi sudut mukjizat yang lain. Syekh Fadl Hasan Abbas
tambah lagi ulama-ulama kibar yang hidup zaman ni, dia makin menambah lagi sudut-sudut yang lain tentang mukjizat Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran ini suatu yang menakjubkan tidak habis kalau kita nak ceritakan secara detail. Boleh? Baik. Itu apa dia mukjizat apa? Al-Quran. Yang kedua, peristiwa belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi cerita pasal Baitul Maqdis. Ni cerita Nabi pergi Isra Mi'raj. Kemudian musyrikin tak percaya, maka Nabi ceritakan Baitul Maqdis tu macam mana. Kemudian terbelahnya bulan. Ini semuanya sabit di dalam hadis-hadis dan ayat Al-Quran. Dan sungguhnya bangsa Quraisy telah bersepakat untuk membunuh baginda, namun begitu baginda keluar berjalan melalui mereka dalam hal bahawa keupayaan penglihatan telah ditarik, serta dagu mereka diletak di atas kepala, di atas dada mereka. Dan mereka baginda merujuk kepada mereka dan berdiri di hadapan mata kepala mereka, lalu mengambil segelan tanah seraya berkata syahatil wujuh, kejilah sekalian muka, dan melemparkan pasir kepada mereka. Dan tidak ada seorang pun yang terkena pasir tersebut melainkan dia telah terbunuh ketika peperangan Badar. Baginda telah melemparkan segenggam tanah dalam peperangan Hunain ke muka-muka musuh, dan Allah telah mengalahkan mereka. Ini mukjizat Nabi lah. Labah-labah membina sarang di pintu gua, dan telah berlaku kepada Suraqah bin Malik yang menjejaki baginda ketika baginda sedang berhijrah, iaitu keempat-empat kaki kuda tunggangannya terbenam ke dalam tanah yang keras. Baginda juga telah menyapu belakang anak kambing betina yang tidak beranak, maka putingnya telah mengeluarkan susu. Kisah kambing Ummu Ma'bad. Doa baginda sallallahu alaihi wasallam untuk Umar bahawa Allah akan memuliakan Islam dengannya. Doa baginda sallallahu alaihi wasallam untuk Ali bahawa Allah akan menjauhkan darinya panas dan sejuk. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat antara tubuh sebut ni. Orang tak nampak Nabi, orang musyrikin tak nampak Nabi, dihilangkan daripada pandangan mata kasar. Baik. Kemudian mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berlaku pada Suraqah. Suraqah bin Malik, dia cuba untuk apa? Untuk sana ada pihak orang telefon sana. Kita sambung Ustaz. Bismillah Ustaz. TMB dia telefon. Okey, baik. Okey. Mana tadi? Okey. Baik. Kemudian Nabi SAW kita menyapu ekor kambing, kemudian keluar daripada menyapu dada kambing, kemudian keluar daripada kambing itu puting su,
puting susu. Maka itu adalah keajaiban yang sangat dahsyatlah berlaku pada Nabi SAW. Dan kemudian baginda telah mengembalikan mata Qatadah bin Nu'man selepas ianya terkeluar hingga menghinggap pipinya, maka matanya selepas adalah lebih baik dari sebelumnya. Ini dipanggil mukjizat Nabi menyembuhkan orang yang sakit. Kiranya mata Qatadah keluar tersembuh keluar. Boleh? Lepas tu apa yang berlaku? Nabi SAW ambil mata Qatadah yang tersembuh tu, pasangkan balik di tempat dan disembuhkan dalam masa begitu juga. Nah, itu yang berlaku. Baik. Kemudian baginda telah mendoakan Abdullah bin Abbas supaya diberikan ilmu tafsir dan kefahaman agama. Ni mukjizat doa Nabi yang makbul, mustajab. Jadi tidak ada satu pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan melainkan Allah Taala makbulkan. Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti di sini insya-Allah pada muka surat 106. Insya-Allah pada sesi yang akan datang saya akan ceritakan dengan lebih lanjut mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf saya terpaksa keluar awal sebab ada urusan dengan pihak TMB, ada pemasangan di kawasan rumah. Saya pun tak tahu tiba-tiba dia nak call di sini ni. Sebab saya kena pergi ambil kunci untuk buka kawasan tanah yang ada di kawasan Semenyih. Jadi saya minta izinlah pada antum semua untuk kita habis awal pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu yang berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu was-solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.